Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mash Manjawan Nikmat selaku moderator anda pada pagi ini dalam sesi Wacana Ilmu 2020 untuk membincangkan topik yang sangat penting kerana ia menentukan masa depan generasi akan datang di negara kita. Ia adalah tentang domain kemahiran baharu kurikulum dalam revolusi industri 4.0. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, revolusi industri 4.0 atau lebih kita kenali sebagai IR 4.0 telah mengubah kanvas ekonomi, pekerjaan, bahkan cara hidup masyarakat pada zaman ini. Dengan kehadiran pandemik COVID-19 tahun ini telah memperlihatkan perkembangan penguasaan IR 4.0 dengan begitu drastik dalam masyarakat dunia dan juga Malaysia. Tidak dapat dinafikan, penggunaan teknologi IR 4.0 memainkan peranan yang cukup besar dalam usaha menangani wabak COVID-19. Penggunaan IoT menerusi pembangunan aplikasi telefon pintar yang boleh digunakan bagi menjalankan saringan awal terhadap pembawa virus COVID-19 dan memantau pergerakan pembawa virus supaya dapat membendung wabak berkenaan daripada terus merebak. Kecerdasan buatan atau AI turut memainkan peranan penting dalam membantu saintis dan doktor kita memahami dan mempelajari struktur protein virus COVID-19 dalam usaha menghasilkan vaksin dan rawatan yang sesuai. Kita juga telah bersama-sama merasai destruktif teknologi IR 4.0 ini semasa pematuhan kawalan pergerakan atau PKP baru-baru ini, di mana pergantungan kepada teknologi komunikasi dan teknologi pengkomputeran awan mendadak tinggi seperti pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang dihasilkan oleh guru-guru di serata tanah air, sidang video melalui Google Meet, Microsoft Teams, Skype melalui Google Classroom antara guru dan murid dengan adanya pelantar delima sehingga apabila sekolah telah dibuka ada ibu bapa yang merasa lega kerana kurang persaingan pengguna peranti seperti komputer, tablet dan juga telefon pintar di rumah. Kerana ia telah menjadi keperluan bersama dan bukan golongan tertentu sahaja. Pembelian secara dalam talian, online shopping telah menjadi mendadak dan semua ini sebahagian daripada teknologi IR 4.0. IR 4.0 sering dikaitkan dengan istilah destruktif teknologi iaitu teknologi yang mengganggu dan mengubah model konvensional. Ini dapat disaksikan dengan perubahan dalam operasi perniagaan, industri dan kehendak pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Baiklah, sebelum kita memulakan wacana ilmu, mari kita perkenalkan panel kita pada hari ini. Bersama-sama kita, Tuan Haji Sufian Azmi Tajul Arus, Timbalan Pengarah Sektor Teknologi Maklumat dan Reka Bentuk Teknologi, Bahagian Pembangunan Kurikulum. Beliau akan bersama kita untuk berkongsi maklumat tentang domain kemahiran baharu kurikulum dalam IR 4.0. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Tuan Haji, sebelum kita berbincang jauh tentang domain kemahiran baharu dalam kurikulum dalam IR 4.0 ini, bolehkah Tuan Haji jelaskan dahulu apakah sebenarnya IR 4.0 ini dan apakah kaitan IR 4.0 ini dengan pendidikan? Ya, terima kasih Puan Mash. Revolusi industri di dunia ini sebenarnya bermula pada akhir abad yang ke-18 ya. Di mana pada masa itu kita semua tahu bahawa teknologi mesin berkuasa wap ya, kalau kita ingat, dan juga penemuan kekuatan alat tenun pada masa itu yang telah mengubah secara radikal produksi dalam industri. Kemudian kalau kita lihat selepas seabad kemudian terciptanya penggunaan tenaga elektrik pada masa itu telah mengakibatkan industri yang telah berkembang, dia juga menghasilkan pengeluaran secara besar-besaran. Jadi pada sekitar selepas itu, pada sekitar 1970-an, revolusi industri ketiga telah bermula dengan memperlihatkan industri dipacu dengan apa yang kita panggil penggunaan ledakan maklumat pada masa itu, iaitu penggunaan komputer yang membolehkan mesin ini diprogramkan
supaya mereka menjadi lebih efisien ya dalam kita mengautomasikan segala gerak kerja dalam industri. Kemudian sekarang ini apabila revolusi industri 4.0 menjelma ya, jadi ia telah secara keseluruhannya mengubah kanvas ekonomi, pekerjaan, bahkan masyarakat ya di zaman ini. Dan IR4 juga memperlihatkan teknologi buatan ya, dan juga teknologi kognitif ya, Internet of Things ataupun teknologi benda ya, dan menghasilkan ya, senario yang dapat mencipta perusahaan digital yang saling berkait ya, dan mampu menghasilkan hasil produk yang berkualiti dan juga berkesan. Jadi untuk itu apabila kita melihat dalam konteks industri, sebenarnya dia berkait erat dengan pendidikan. Kalau kita lihat sekarang ini orang bercakap tentang pendidikan 4.0 ataupun education 4.0. Sebenarnya dia mengikut kepada perubahan revolusi industri itu sendiri. Ya, bermakna kalau kita nak kaitkan, iaitu apabila bermulanya revolusi industri pertama tadi, iaitu teknologi apa yang dipanggil teknologi warp tadi itu, maka pendidikan juga mengikut keperluan industri pada masa itu. Dan seterusnya lah dengan perkembangan revolusi industri kedua, iaitu electricity ataupun elektrik, yang ketiga iaitu automasi ya, yang lebih berpaksikan kepada pengkomputeran itu tadi. Ya, jadi bermakna kita ada pendidikan 1.0, pendidikan 2.0, 3.0 dan sekarang ini kita telah pun berada pada paksi pendidikan 4.0. Okey. Ya. Oh, dalam kata lain Tuan Haji, kita telah pun berada dalam era industri 4.0 lah ni. Ya. So bagaimana pula negara kita menyambut kehadiran IR 4.0 ni? Jadi sebagai sebuah negara, kita dalam dunia yang begitu berkait rapat antara satu sama lain, pada tahun 2018 kerajaan kita telah pun melancarkan dasar industri 4.0 negara, iaitu dia bertujuan untuk memodernkan semua sektor di Malaysia yang pada masa itu dilihat sebagai menjurus kepada perkembangan teknologi, dan pada masa yang sama menjurus juga kepada keseluruhan usaha pendigitalan negara mengikut keperluan semasa. Dan dasar ini adalah usaha kerajaan bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam aspek ekonomi, sosial dan pembangunan kalau nak kita kaitkan dengan kemajuan di dunia. Dan kerajaan juga telah menggariskan 11 pengupaya teknologi yang membawa kepada dimensi baru dalam dunia perindustrian yang akan menyebabkan peningkatan produktiviti industri secara dramatik. Iaitu 11 pengupaya teknologi tersebut adalah yang pertama, simulasi dan realiti terimbuh ataupun yang kita katakan simulation dan augmented reality. Ya. Dan yang kedua ialah berkenaan dengan penggabungan antara horizontal dan juga vertical integration di mana dalam konteks ini ialah semua proses dalam satu-satu organisasi itu sekarang ni boleh digabungkan secara menegak, iaitu apabila ada proses-proses yang sebenarnya terlibat dalam satu rangkaian productivity, dia akan digabungkan dengan adanya teknologi baru ini. Dan juga secara horizontal, iaitu apabila kita melihat tentang bagaimana kita nak mengurangkan capaian-capaian kepada produk kita di luar. Dan yang ketiga ialah tentang IoT itu sendiri, iaitu internet benda, Internet of Things, yang mana pada masa ini kita melihat ia merupakan satu usaha untuk menjadikan mesin kita ni atau apa juga barangan yang tercipta itu menjadi lebih pintar, lebih pintar dengan adanya komponen-komponen komputer dalam benda-benda yang dihasilkan. Yang keempat iaitu keselamatan cyber, iaitu cyber security, yang mana dia akan menjadi lebih penting kerana semua
kehidupan kita telah pun terkait ya dengan ekosistem pendigitalan. Kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti mana yang Puan Mas nyatakan tadi, di mana ianya sekarang ni amat berguna ya dalam konteks pandemik COVID-19 sekarang ini. Kemudian model model ekonomi baru ataupun new business models. Ya, jadi sebab apabila adanya teknologi, dia akan mengubah landscape bagaimana perdagangan itu berlaku, pemasaran dan juga rantaian-rantaian dalam kehidupan ataupun perdagangan itu sendiri. Kemudian seterusnya iaitu pengkomputeran awan ataupun cloud computing. Yang ini kita pun telah pun mengalaminya di mana kalau kita lihat data-data kita telah pun tersimpan di satu pusat data yang lebih besar yang boleh diuruskan dengan lebih sistematik dan juga efisien. Kemudian additive manufacturing, iaitu apa yang kita panggil sebagai pembuatan bertambah, bertambah, iaitu menggunakan teknologi yang mana untuk mengelakkan pembaziran bahan Jadi bermakna kita daripada kita membuat subtraction, iaitu membina dan membuang lebihan-lebihan alat itu ataupun bahan itu, kepada kita hanya menambah apabila kita nak membuat sesuatu barang. Penambahan itu maknanya akan mengurangkan penolakan ataupun subtraction atau pembaziran. Dan seterusnya iaitu supply chain, yang mana kita menyatakan tadi berkait rapat dengan perdagangan itu sendiri, dan juga big data analytics ataupun data raya, analitik data raya. Yang ini juga berkait rapat dengan menjadikan data itu lebih bermakna, supaya dia lebih berguna kepada kita, untuk menjadikan maklumat-maklumat atau data ini mampu membuat keputusan dengan lebih baik. Lebih tepat. Dan yang akhir sekali iaitu tentang autonomous robot, ataupun robot automatik. Jadi inilah dia strategi dasar industri 4.0 negara yang diperkenalkan pada tahun 2018. Okey Tuan Haji, jika negara telah ada dasar industri 4.0, bagaimana pula Kementerian Pendidikan Malaysia menyambut dasar negara mengenai IR 4.0 ni? Jadi dalam hubungan ini Puan Mas, KPM juga telah pun melihat apabila kita melihat apabila negara telah pun menghasilkan dasar 4IR negara, kita juga melihat kepada apa yang kita panggil Sustainable Development Goals 4, iaitu SDG 4, di mana UNESCO telah pun menggariskan salah satu daripada apa yang nak kita capai secara global. Dan salah SDG 4 ini ialah untuk memastikan bahawa pendidikan yang berkualiti dan saksama dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua murid sebagai faktor utama mencapai agenda pendidikan 2030. Jadi selaras dengan itu, apabila wujudnya SDG 4.0 ini, maka wujudlah konsensus Beijing pada tahun 2019 yang telah meletakkan artificial intelligence ini sebagai satu pendidikan utama, diberi penekanan, yang mana dalam konsensus Beijing ini satu persidangan antarabangsa telah dijalankan pada 16 hingga 18 Mei 2019, yang dihadiri oleh 50 menteri-menteri kerajaan, wakil antarabangsa dari 105 negara ahli, dan hampir 100 wakil dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, agensi kerajaan, institusi akademik, masyarakat sivil, dan juga sektor swasta. Dan dalam konsensus Beijing 2019 ini, negara-negara anggota UNESCO bersetuju untuk komited bagi memanfaatkan sepenuhnya teknologi baru, terutamanya dalam konteks AI, iaitu artificial intelligence, untuk merealisasikan SDG 4 ini.
Jadi pada masa yang sama juga kita mendapat apa yang kita panggil input daripada peranan kementerian sebenarnya. Ya, apabila kita mengambil bahagian dalam salah satu projek yang dianjurkan oleh Asia Pacific Economic Cooperation APEC, di mana negara kita pada tahun ini menjadi tuan rumah. Dan pada masa sama juga kita telah pun mengambil bahagian dalam projek yang dinamakan sebagai Project Informatics and Data Science Education Reform for Digital, Inclusive and Sustainable Society. Jadi ini adalah projek di mana kita membangunkan kurikulum persekolahan peringkat rendah dan juga menengah berteraskan artificial intelligence dan juga data raya. Di mana kita melihat ia merupakan salah satu daripada aspek pembangunan kurikulum yang menggunakan penggunaan teknologi digital dalam kurikulum kita dalam industri 4.0 ini. Jadi untuk itu selaras dengan projek ini, kita melihat bahawa unsur penting juga perlu dimasukkan, iaitu unsur pemikiran computational ataupun computational thinking dan juga statistical thinking. Jadi secara kesimpulannya Puan Mash, bahagian pembangunan kurikulum melihat bahawa 4 elemen penting atau domain kemahiran yang baru ni perlu dikuasai oleh murid dalam era IR 4.0 ini. Iaitu yang pertama iaitu pemikiran computational, yang kedua iaitu bidang coding atau pengaturcaraan, yang ketiga sains data, dan yang keempat pembelajaran mesin iaitu machine learning. Okey. Okey, sebelum kita mendengar penjelasan dari lebih lanjut daripada Tuan Haji Sophian, apa kata kita dengar penerangan ringkas daripada Ketua Penolong Pengarah Unit Literasi Komputer di BPK, Cik Susilawati Ehsan. Beliau akan menerangkan kepada kita bagaimana kemahiran pemikiran computational diterapkan dalam modul TMK di sekolah rendah. Baiklah, kemahiran pemikiran computational ya. Kemahiran ini diterapkan dalam modul TMK tahap 1 sekolah rendah merentas 8 mata pelajaran seperti yang kita lihat tadi, iaitu Bahasa Melayu, English, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Pendidikan Kesenian. Modul ini diperkenalkan pada tahun 2017 seiring pelancaran KSSR Semakan. Bagi tahap 2 pula, modul TMK dibangunkan merentas 3 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Matematik dan Sains. Dengan mengintegrasikan kemahiran ini dalam topik-topik tertentu yang merentas pelbagai mata pelajaran, murid akan mendapati bahawa kemahiran pemikiran computational yang melatih mereka berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip asas sains komputer boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang. Kemahiran pemikiran computational merupakan salah satu daripada 4 komponen dalam kandungan modul TMK. Komponen yang lain merangkumi kemahiran asas TMK dan nilai dalam TMK. Secara umumnya, modul TMK bermatlamat untuk melahirkan murid yang boleh mencipta dan berinovasi dan berfokus kepada pengukuhan kemahiran TMK, penerapan kemahiran pemikiran computational dan penyediaan hasil kerja yang kreatif dan inovatif. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran pemikiran computational yang murid perlu kuasai ini? Pemikiran computational merujuk kepada proses pemikiran secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip asas sains komputer melalui kemahiran pengaturcaraan dan algoritma. Kemahiran menyelesaikan masalah ini melibatkan teknik leraian atau decomposition, pengecaman corak atau pattern recognition, peniskalaan atau abstraction, dan pengikhlakan atau generalization. Teknik leraian melatih murid untuk berfikir tentang cara menyelesaikan masalah dengan cara memecahkan masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian yang lebih kecil, yang lebih terkawal dan lebih mudah difahami. Bahagian-bahagian yang lebih kecil kemudiannya dapat dianalisis dan diselesaikan dengan menentukan langkah penyelesaian secara tertib. Ini menjadikan masalah kompleks lebih mudah difahami dan diselesaikan. Contohnya, apabila murid diberi tugasan untuk membuat karangan, mereka merangka dahulu setiap perenggan pendahuluan, isi dan penutup.
Teknik pengecaman corak membantu murid untuk mengesan unsur persamaan dan perbezaan dalam sesuatu situasi. Pemerhatian terhadap corak, trend dan persamaan maklumat ini sering digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dan seterusnya memberi peluang untuk menyelesaikan masalah dengan cekap. Misalnya, dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan contoh yang diberikan, murid dapat membuat kesimpulan tentang bagaimana menukar pecahan kepada perpuluhan. Setelah kita mengecam corak dalam sesuatu masalah, kita boleh menggunakan teknik peniskalaan untuk mengumpulkan ciri umum dan menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan bagi membantu membuat keputusan. Ciri yang tidak diperlukan diabaikan untuk menumpukan perhatian pada aspek yang lebih penting. Contohnya, apabila murid mengelaskan haiwan berdasarkan kepada tabiat pemakanan haiwan tersebut. Pengitalakan pula adalah cara menyelesaikan masalah baru dengan cepat berdasarkan masalah sebelumnya yang telah kita selesaikan apabila kita dapat menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Kita boleh menggunakan algoritma yang menyelesaikan beberapa masalah tertentu dan menyesuaikannya sehingga dapat menyelesaikan keseluruhan masalah yang serupa. Maka, setiap kali kita harus menyelesaikan masalah baru seperti itu, kita hanya menggunakan penyelesaian umum ini. Contohnya, murid mengaplikasikan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi penolakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan baki wang yang tinggal setelah sebahagiannya dibelanjakan. Jadi, secara umumnya, apabila kemahiran pemikiran komputasional diaplikasikan dalam menyelesaikan sesuatu masalah, proses yang terlibat ialah: pertama, masalah yang rumit dipecahkan menjadi bahagian-bahagian masalah yang lebih kecil. Kedua, langkah atau peraturan untuk menyelesaikan masalah tersebut dibuat. Ketiga, masalah yang rumit diuruskan dengan memfokuskan pada perincian utama. Dan keempat, masalah seumpamanya yang berjaya diselesaikan dirujuk untuk membantu. Semua kemahiran asas ini akan dipelajari dengan lebih mendalam di peringkat sekolah menengah apabila murid mengambil mata pelajaran asas sains komputer dan sains komputer. Itu ya, Puan Mash, tentang kemahiran pemikiran komputasional. Terima kasih Cik Susilawati. Okey, baiklah. Mari kita teruskan wacana ilmu kita ini untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan penyampaian pendidikan yang berkualiti dan saksama dalam mencapai agenda pendidikan 2020. So, Tuan Haji, apakah bahagian pembangunan kurikulum ada mendapat input daripada pihak berkepentingan di Malaysia? Ya, tadi saya telah menyatakan tentang mungkin input daripada di luar negara, antarabangsa, di UNESCO dan juga dari bahagian kita lah untuk kita mengambil bahagian dalam projek APEC. Ya. Tapi dalam konteks dalam negara juga kita telah pun mendapat input daripada jawatan kuasa kajian dasar pendidikan, yang mana mereka telah pun mencadangkan kepada kita supaya beberapa elemen penting perlu dimasukkan dalam kurikulum, iaitu yang pertama dari segi yang seperti mana saya katakan tadi, iaitu tentang sains data, tentang pembelajaran mesin, dan juga tentang pengaturcaraan itu sendiri. Itu yang pertama. Maknanya maklumat yang kita dapat ini sebenarnya memberi input kepada kita apakah elemen-elemen atau komponen-komponen baru yang penting yang perlu kita ketengahkan dalam kurikulum. Yang kedua ialah kita mendapat input daripada Majlis Pendidikan Kebangsaan, di mana mereka juga memberi cadangan kepada kita untuk memperkenalkan modul artificial intelligence, yang mana ia telah pun diketengahkan oleh satu badan di Universiti Teknologi Malaysia, iaitu Center for Artificial Intelligence and Robotics, atau apa yang dengan mudah kita panggil CAIRO. Ya. Jadi mereka juga melalui Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan telah pun mencadangkan pembelajaran ini sebagai satu usaha untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni dapat didedahkan dengan kurikulum yang berteraskan kepada kecerdasan buatan ini ataupun artificial intelligence ini. Jadi input-input ini sebenarnya amat berguna kepada kita untuk kita melihat semula kurikulum kita ini
dan kita hendak memastikan supaya dianya memberi persediaan kepada kurikulum kita ni untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih yang lebih dapat IR4 ready ini. Okey, boleh Tuan Haji terangkan secara umum pelaksanaan elemen IR4.0 ini tentang computational thinking, tentang pengaturcaraan data science dan pembelajaran mesin ni dalam kurikulum persekolahan. Jadi sehubungan dengan itulah apabila kita melihat pembaruan baru ini dalam konteks IR4 ini, jadi hala tuju kurikulum persekolahan perlulah memberi fokus kepada 4 domain kemahiran baharu ini, seperti mana yang Puan Mas menyatakan tadi, iaitu pemikiran computational, sains data, pengaturcaraan ataupun sekarang kita panggil coding, dan juga pembelajaran mesin. Jadi pemikiran computational ini seperti mana yang telah pun diterangkan oleh Cik Susilawati tadi, bagaimana pelajar di peringkat rendah lagi sepatutnya didedahkan dengan konsep-konsep pemikiran computational, di mana ianya amat berguna bagi pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita di peringkat sekolah rendah lagi dapat mengaitkan bagaimana komputer itu ataupun teknologi komputer itu ataupun teknologi digital itu mempengaruhi dalam kehidupan mereka di peringkat rendah lagi apabila murid-murid ini belajar dalam mata pelajaran. Jadi konsep-konsep seperti leraian, konsep seperti peniskalaan ataupun abstraction, pengitlakan, dan juga decomposition. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya penting untuk kita ketengahkan dalam kurikulum kita. Dan yang kedua ialah sains data. Jadi sains data ni adalah satu domain kemahiran yang baru. Sebab apa? Dia adalah dalam satu konteks untuk menggabungkan disiplin ilmu itu, kemahiran pengaturcaraan ataupun pengekodan ini, serta pengetahuan-pengetahuan penting dalam konteks matematik dan juga statistik. Supaya kemahiran-kemahiran ini dapat digabung jalinkan supaya pelajar-pelajar atau murid-murid kita ini dapat mengekstrak data itu dan juga dapat memproses supaya dia menjadi maklumat yang berguna dan bermakna. Jadi maknanya data sekarang ini sudah tidak lagi dilihat dalam konteks data yang bersifat nombor sahaja. Data sekarang ni boleh dilihat dalam konteks juga dalam bentuk teks, dalam bentuk image, dalam bentuk video, audio dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah penggunaan data secara keseluruhan dalam konteks kehidupan kita ini sebenarnya perlu diterokai dengan berbantukan kepada kemahiran statistik dan matematik ini. Jadi sains data ni adalah satu keperluan baru, terutama sekali dalam bidang-bidang perubatan, bidang-bidang perniagaan, di mana data-data ini diperlukan bagi menghasilkan keputusan untuk melaksanakan produk-produk yang lebih bermakna dalam semua kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun juga kegiatan sosial yang lain. Dan yang ketiga yang kita tidak boleh lari iaitu pengaturcaraan, pengaturcaraan ataupun pengekodan atau coding, di mana ia adalah asas kepada pembinaan sistem yang berteraskan komputer. Dan bahasa-bahasa pengaturcaraan ini adalah merupakan satu teknologi yang perlu dikuasai oleh murid. Maknanya dia merupakan satu bahasa yang baru. Bukanlah bahasa yang kita bercakap pada hari-hari, tetapi bahasa pengaturcaraan, bahasa kepada komputer lah ni. Yang berteraskan pada komputer. Seperti yang kita ketahui bahawa bahasa pengaturcaraan seperti Scratch bagi murid-murid sekolah rendah, bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python. Seperti Python sekarang ini, dan sebagainya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa pengaturcaraan baru yang mungkin penting untuk pelajar-pelajar kita ni kuasai supaya dia dapat berdepan dengan teknologi IR4 di masa akan datang. Dan yang seterusnya iaitu pembelajaran mesin, ataupun machine learning, di mana machine learning ini berkait rapat dengan kecerdasan buatan, iaitu artificial intelligence.
di mana ia memberi kekuatan kepada sistem untuk belajar. Kalau dulu manusia belajar. Tetapi sekarang ni dengan adanya kecerdasan buatan, maka mesin itu yang belajar daripada data yang diperolehi. So bermakna mesin ini adalah merupakan mesin yang begitu pintar, yang tidak perlu lagi manusia mengendalikannya. Jadi pembelajaran mesin ini amat penting, supaya di masa akan datang mesin-mesin ini dapat dicipta untuk kebaikan manusia. Jadi untuk itu Puan Mash, keempat elemen dalam kemahiran baru revolusi industri 4.0 ini adalah dilihat dalam konteks kurikulum, dilihat sebagai satu kemahiran yang amat penting yang perlu dipelajari oleh murid-murid kita. Mari kita dengar perkongsian daripada Encik Halim Jaluji, Ketua Penolong Pengarah Unit Reka Bentuk dan Teknologi di BPK berkaitan pelaksanaan robotik dan koding di peringkat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih diucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan bagaimana robotik dan koding telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Robotik dan koding telah dilaksanakan dari seawal sekolah rendah melalui mata pelajaran RBT. RBT atau Reka Bentuk dan Teknologi merupakan mata pelajaran baharu yang diperkenalkan pada tahun 2014 bagi menggantikan mata pelajaran KH yang telah dilaksanakan mulai 1983 lalu. Tajuk yang berkaitan dengan pengaturcaraan atau koding telah mula diajar seawal tahun 4 di peringkat sekolah rendah dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Scratch. Manakala di peringkat sekolah menengah, pengaturcaraan atau koding diajar di tingkatan 2 dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih daripada pelbagai bahasa pengaturcaraan yang ada. Robotik atau elemen robotik merupakan tajuk yang akan diajar pada tahun 6 di peringkat sekolah rendah, manakala di peringkat sekolah menengah ianya akan dipelajari oleh murid kita di tingkatan 3. Ianya hanyalah pengenalan dan pendedahan tentang elemen robotik seperti pergerakan, pencahayaan dan bunyi. Berikut merupakan contoh penghasilan robot di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah. Selain daripada robotik dan koding, mata pelajaran ini juga memperkenalkan dan memberi pendedahan mengenai pencetak 3D di peringkat sekolah menengah. Pelbagai produk dapat dihasilkan dengan menggunakan pencetak 3D ini. Antaranya bekas pelbagai guna, kasut dan sebagainya. Manakala di peringkat sekolah rendah, murid-murid diperkenalkan dan didedahkan dengan penggunaan pen 3D. Pengenalan dan pendedahan tentang pen 3D ini diajar kepada murid seawal tahun 4 di peringkat sekolah rendah. Yang mana pen ini merupakan teknologi moden yang membolehkan murid menghasilkan pelbagai produk dengan menggunakannya. Itu saja penerangan ringkas daripada saya mengenai pelaksanaan robotik dan pengaturcaraan atau koding di peringkat sekolah. Diharap ianya dapat memberi gambaran awal kepada semua bagaimana pihak KPM telah bersedia untuk mendepani revolusi industri 4.0 melalui mata pelajaran RBT. Sekian. Terima kasih Encik Halim. So Tuan Haji, bagaimana domain kemahiran baharu ini diterjemahkan dalam konteks mata pelajaran sekarang? Jadi apabila kita memperkenalkan kurikulum standard sekolah rendah KSSR semakan 2017 dan juga kita memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM, kita telah pun mengisi kurikulum ini dengan komponen-komponen teknologi digital, coding ataupun pengaturcaraan dan juga aspek pemikiran computational. Ia adalah satu inisiatif yang kita buat di bawah kurikulum kita dan
kita telah pun melaksanakan dalam program-program KSSR Semakan dan juga KSSM. Dan inisiatif yang dilaksanakan adalah yang pertamanya iaitu kita memperkenalkan modul teknologi maklumat dan komunikasi sekolah rendah. Bermakna modul teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah bermatlamatkan untuk murid kita ini sebenarnya mencipta dan berinovasi, memahami tentang konsep pemikiran computational dan mengaplikasikannya menggunakan kemahiran asas teknologi maklumat itu sendiri, dan juga menghasilkan hasil kerja pada peringkat mereka, hasil kerja yang kreatif dan inovatif. Itu adalah pelaksanaan bagi program modul TMK sekolah rendah. Dan yang keduanya adalah kita memperkenalkan mata pelajaran baru, iaitu mata pelajaran reka bentuk dan teknologi yang kita tawarkan di sekolah rendah di tahap 2 dan juga di sekolah menengah, di menengah rendah. Jadi reka bentuk dan teknologi ini adalah mata pelajaran yang bermatlamatkan melahirkan murid yang berpengetahuan, menguasai kemahiran asas dalam mereka bentuk dan berkebolehan mengaplikasikan teknologi asas, mengamalkan asas keusahawanan serta mempunyai nilai dan sikap yang positif ke arah membentuk murid yang lebih kompetitif dalam konteks kreativiti dan juga inovasi itu sendiri. Itu di peringkat rendah dan juga di peringkat menengah. Kemudian pada masa yang sama kita juga memperkenalkan satu lagi mata pelajaran baru, iaitu mata pelajaran asas sains komputer, yang kita perkenalkan di peringkat menengah rendah, tingkatan 1 hingga 3, di mana ianya bermatlamatkan untuk menyediakan murid kita ni dengan pengetahuan dan pemikiran kemahiran dalam pemikiran computational, serta mengamalkan nilai-nilai dan juga budaya teknologi maklumat dan komunikasi dalam konteks kemahiran pengaturcaraan itu sendiri dan juga algoritma. Itu dua perkara penting yang berpaksikan kepada mata pelajaran baru ini, supaya murid-murid ini dapat menggunakan kemahiran pengaturcaraan dan juga konsep algoritma ini dalam mereka berinovasi, beretika, kreativiti dan juga bersifat dinamik. Maknanya kita meletakkan asas-asas ini. Dan di peringkat menengah atas pula kita ada mata pelajaran sains komputer yang kita perkenalkan, di mana mata pelajaran ini di peringkat menengah atas ialah untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan bagi mata pelajaran asas sains komputer ini. Kemahiran dalam sains. Jadi bermakna apabila murid ni telah pun mempelajari asas sains komputer, mereka boleh memperkukuhkan lagi berdasarkan minat mereka dan mendalami mata pelajaran asas sains komputer ni dalam bidang sains komputer di peringkat menengah atas, yang mana pelajar-pelajar ini dapat didedahkan dengan penggunaan bahasa-bahasa pengaturcaraan yang baru, yang lebih terkini, supaya mereka dapat mencipta aplikasi-aplikasi yang boleh menyelesaikan masalah, dan juga kita melahirkan mereka etika-etika yang lebih positif dalam konteks bidang pengaturcaraan ini, dalam menghasilkan aplikasi-aplikasi yang lebih terkini dalam bidang pengaturcaraan. Kemudian yang akhir sekali iaitu mata pelajaran reka cipta. Mata pelajaran reka cipta ni adalah kesinambungan kepada mata pelajaran reka bentuk dan teknologi itu sendiri. Maknanya apabila kita memperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan kemudian sekolah menengah, di peringkat menengah, dan kita di peringkat menengah atas, kita menawarkan mata pelajaran reka cipta supaya budaya penghasilan produk yang lebih inovasi, lebih kreatif, dan juga lebih inventif, supaya pelajar-pelajar kita ni sebenarnya dapat dipupuk sebagai pelajar-pelajar yang akan menjadi generasi pencipta di masa akan datang dalam konteks penghasilan produk. Terima kasih Tuan Haji. Dalam kata lain, murid-murid kita telah didedahkan dengan kemahiran computational thinking ataupun pemikiran computational, robotik dan coding seawal sekolah rendah.
Tuan Haji, sebelum kita tamatkan sesi wacana ilmu kita pada kali ini, boleh Tuan Haji nyatakan apakah cabaran yang bakal dihadapi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan domen kemahiran baharu dalam IR 4.0 ni dapat dilaksanakan secara berkesan dan dapat merealisasikan kemenjadian murid era industri 4.0? Ya, Puan Mash, betul, segala apa yang kita usahakan ini sebenarnya kita melihat dalam konteks apakah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi, ya, dalam kita ingin melaksanakan atau merealisasikan apa yang kita panggil kemahiran baru dalam kurikulum mendepani IR 4.0 ini. Jadi yang pertama sekali ialah dalam konteks latihan itu sendiri, ya, kepada guru, ya. Di mana guru-guru kita ni perlu kita memberikan kepada mereka nilai tambah dalam konteks kemahiran-kemahiran supaya mereka ni dapat dilatih, ya, dalam bidang upskilling, ya, yang bersesuaian dengan kepakaran mereka. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah tentang penyediaan infrastruktur, ya, dan juga infostruktur, yang dapat menyokong, ya, pelaksanaan kurikulum ini. Apabila kita memperkenalkan mata pelajaran ini, sudah tentu kita memerlukan kemudahan infra, ya, peralatan, perkakasan, termasuklah peranti, ya, supaya dia dapat membantu guru dan juga murid kita untuk belajar dengan lebih berkesan lagi. Dan pada masa yang sama, saya percaya bahawa sudah sampai masanya pelaksanaan inisiatif ini dalam bidang IR4 ini perlulah dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh, lebih inklusif, yang melibatkan pelbagai komponen kerajaan, pelbagai kementerian, organisasi, badan-badan pertubuhan swasta dan juga badan-badan kerajaan, ya, termasuklah masyarakat, ya, untuk sama-sama bergabung, untuk menjayakan agenda ini, ya, supaya inisiatif ini dapat dilaksanakan dalam konteks yang lebih berkesan dan dapat, ya, dinilai impaknya dengan lebih menyeluruh, ya, kepada masyarakat secara keseluruhannya. Terima kasih Tuan Haji Sophian Azmi Tajuk Arus di atas perkongsian maklumat yang sangat berguna ini. Nampaknya Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengorak langkah untuk merangka kurikulum bagi memenuhi keperluan domen kemahiran baharu dalam IR 4.0 ini. Pelbagai input telah diperolehi daripada penglibatan secara libat urus di peringkat KPM, di peringkat kebangsaan, industri dan pihak-pihak berkepentingan dalam dan luar negara. Dengan itu, saya, tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuka minda untuk berganding bahu bagi menterjemahkan hasrat ini di dalam pendidikan negara. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung program. Bagi pihak kru penerbitan sesi Wacana Ilmu 2020 siri kali ini, saya mengambil kesempatan memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan sesi Wacana Ilmu ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri Wacana Ilmu yang akan datang. Dapatkan maklumat, tingkatkan ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.